Oh, nanti Ustaz lihat macam tu lah. Ustaz kat sini, lepas tu Ustaz kat sini. Kat sini kat tepi ni ada slide pertama kedua ke ada tepi tu. Kalau tu tu dia keluar dua. Mana? Keluar anak punya ni dia kan keluar macam ni sama sebiji macam ni. oh sama sebiji. Macam ni. Macam ni lah nanti yang kalau di handbook tu. Ustaz kan ada di sini. Baik. Slide anak nampak besar tu lah. Elok. Kau Ustaz bagi muka Ustaz besar. Jangan. Anak nak kalau boleh slide tu lebih besar. Anak kecil tak apa Ustaz. Yang penting apa kita ajak tu ada. Alhamdulillah. Ada lagi besar sikit tapi. Ustaz jangan Ustaz. Jangan. Anak jangan besar. Hak tu biar besar. Pukul 9. Nanti Ustaz beritahu kalau ada sedia. Kalau hak belakang tu tak ada pun tak apa Ustaz Saleh. Hak belakang tu, hak slide belakang tu kan. Slide belakang tak mau dah. Kalau tak ada pun tak apa. Pasal hak ni dah ada lah. Besar. Okey. Ustaz full screen rasanya okey tu. Boleh. Kalau full screen dia tak, kalau Ustaz apa ni buat besar ni bukan slideshow. Bukan masalah slideshow tu. Ada nak publish di Facebook tu.
Tapi nanti kalau kita full yang power booster itu booster juga. Tak. Jadikan program ni memang picture je lah, kau picture je lah. Kalau untuk kosong macam yang pasal saya dan dia ada yang kecil juga yang betul. Jadi kosong lagi dia kosong. Sebab dia punya background ni putih, jadi dia lebih baik ni. Dah tak? Boleh lah, kalau tak boleh tak boleh dah kan? Tak lah. Tak apa, 2 minit Ustaz abang lah. Ni kita try Ustaz Saleh. Ada lagi? Bila dah mula nanti kami Baik-baik. bawa kalau kita tak start pun boleh. Bukan dia ni kalau nak boleh ni, kalau nak ni, kalau nak berhenti ni Opportunity. ni saya bukan itu, saya tak boleh keluar. Dia keluar dia keluar. Betul. Apa? Tak tahu dah. Boleh. Standby. Standby. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى الروح الإمام الحافظ الإمام محي الدين الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah yang beriman, bertemu pagi ini untuk kita sama-sama mempelajari sirah Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kita akan menggunakan kitab Tahdhib Al-Asma' Was-Sifat untuk membicarakan tentang sirah ini. Dan kitab ini adalah kitab berbahasa Arab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan saya akan dan kita akan pelajari sama-sama insya-Allah matan kitab berbahasa Arab ini, dan kita akan terjemahkan dan kita akan syarahkan. Baik, sementara menunggu teknikal, bahagian teknikal untuk perkemaskan slide kita, alhamdulillah sekarang sudah boleh keluar. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Allah, terima kasih Ustaz. Hadirin, Masya Allah, mohon maaf sedikit tadi slide kami tak berjalan. Khair. Untuk kita pelajari sirah, mari kita lihat dahulu apakah tujuan kita pelajari sirah ini. Antaranya adalah untuk kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Para ulama mengatakan asbabul mahabbah, sebab-sebab cinta itu ada 3. La rabi'ata laha, malah sehingga dikatakan tidak ada 4 baginya. Karena itu sebab cinta yang pertama sekali adalah jamal. Seseorang jatuh cinta dengan yang lain kerana jamal, kerana orang itu kaca kalau dia lelaki, kalau di perempuan kerana orang itu cantik, itu naluri biasa. Jadi orang akan jatuh cinta pada orang lain kalau dia kaca, kalau dia cantik, jamal. Kadang-kadang orang itu tidak juga cantik, tetapi dia sangat sempurna.
barangkali dari segi hartanya, dari segi jawatannya, ataupun dari segi kemampuannya, mungkin mengalunkan bacaan Al-Qurannya dengan baik, buat sesuatu dengan kemas, dengan kemahiran yang sangat tinggi. Ini namanya adalah kamal, kesempurnaan. Kadang-kadang seseorang mencintai orang yang lain bukan disebabkan kaca ataupun cantik, bukan juga disebabkan kesempurnaan yang dia ada, tetapi Masya Allah, Tabarakallah, dia punya akhlak yang sangat tinggi, peribadi yang sangat luhur, yang disebut sebagai nawal. Masya Allah. Kerana itu, kalau seseorang mencintai orang yang lain, salah satu di antara tiga ini, jamal atau kamal atau nawal, mesti ada, mesti sangkut. Tetapi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam, ajib, kesemuanya ini ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Rasulullah punyai kecantikan yang sangat luar biasa. Nabi Yusuf alaihissalam itu dikenal dengan Nabi yang sangat kaca, Nabi yang sangat lawa, sehingga di dalam Al-Quran menyebutkan ketika perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam melihat Nabi Yusuf terhiris jari mereka itu. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Ketika mereka, iaitu perempuan-perempuan yang diundang, yang dijemput oleh Zulaikha, hadir dan melihat Nabi Yusuf alaihissalam, akbarnahu, mereka membesarkannya, wa qatta'na aydiyahun, tanpa disedari mereka mengiris jari mereka dengan pisau yang diberikan pada awalnya tadi untuk mengupas buah. Wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara, lalu mereka mengatakan ini bukan manusia biasa, in hadha illa malakun karim, melainkan orang ini adalah malaikat yang mulia. Kerana dek ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah, para ulama mengatakan kekacakan, ketampanan Nabi Yusuf itu baru separuh daripada kekacakan, ketampanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Sehingga pernah disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengungkapkan, kalaulah perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu masih lagi hidup, lalu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat Nabi Yusuf mereka terhiris jari-jari mereka, kalaulah mereka melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti terhiris hati-hati mereka. Lagi dahsyat, masya-Allah, orang yang kalau hatinya sudah dimiliki, hubbuka li syai'in yu'ma wa yusam, kecintaanmu pada sesuatu menyebabkan engkau jadi yu'ma wa yusam, engkau jadi seperti buta dan seperti pekak. Tak kiralah apa orang kata. Mungkin orang itu kata si fulan itu bukanlah kacak sangat, bukanlah berharta sangat, tak, kerana dia sudah, matanya tidak melihat itu, telinganya tidak mendengar apapun yang orang katakan terhadap sesuatu itu ataupun seseorang itu, sebab hatinya sudah dimiliki. Kerana itu, orang yang memiliki rasa cinta itu tidak melihat lagi pandangannya, tidak melihat lagi pendengarannya, apa yang pun orang bagi tahu, apapun orangnya sebutkan, sebab dia sudah mencintai orang yang dicintainya itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya kecantikan, ketampanan yang mengalahi semua ketampanan, kekacakan para rasul dan para nabi yang lain. Yang kedua, kamal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kamal, sangat sempurna, dan malah kesempurnaan Nabi itu mengalahkan para malaikat. Kita ketika membicarakan tentang Al-Isra' wal Mi'raj,
kita tahu Nabi SAW ditemani oleh malaikat Jibril dalam peristiwa Isra, perjalanan bumi daripada Al-Masjidil Haram pergi ke Taibah, pergi ke Madian, pergi ke Bukit Tursaina, pergi lagi ke Baitul Laham sehingga sampai di Al-Masjidil Aqsa di Palestin. Perjalanan pada waktu malam inilah dengan melalui tempat-tempat yang kita sebutkan tadi, itulah yang disebutkan sebagai Al-Isra. Ditambatkan buraq di situ, kemudian Nabi naik langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ke yang ke-8, itulah adalah Sidratul Muntaha. Sebahagian ulama mengatakan terus lagi ke 9 Mustawa dan ke Hadratillah di Arash yang paling tinggi sekali. Ini perjalanan namanya perjalanan Mi'raj. Ketika sampai di langit yang ke-7, langit paling atas, Nabi meneruskan perjalanan. Malaikat Jibril mengatakan, hatta hadal had ya Rasulullah, sampai begini tempat ini sahaja ya Rasulullah, saya temani Tuan. Nabi mengatakan bukan ketika ini seorang teman meninggalkan temannya, sebab daripada asal sampai sekarang ditemani, tapi kenapa nak melangkah satu lagi untuk ke Sidratul Muntaha, kenapa tidak ditemani? Malaikat Jibril mengatakan, law khatawtu khutwatan la haraqt, kalau saya melangkah satu langkah lagi pasti aku akan terbakar, kerana kemuliaan tempat yang namanya Sidratul Muntaha itu. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, dan tidaklah bagi kita melainkan setiapnya mempunyai maqam-maqam yang tertentu. Nabi boleh melepasi tempat yang tidak boleh dilepasi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Para ulama mengatakan bukan sahaja kemuliaan pada Nabi itu pasti, tetapi selipar na'al yang dipakai oleh Nabi, na'al itulah yang Nabi pakai ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Malah naik ke langit pertama dan seterusnya ke-7 semua pakai na'al. Nabi Musa alaihissalam ketika bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla di Bukit Tursaina di bumi Mesir, ketika sampai Nabi Musa diperintahkan, ya Musa ikhla'na alaik fa innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Wahai Musa, buka kasutmu, seliparmu, kerana sekarang engkau berada di kawasan yang sangat mulia. Hadirin, Nabi Musa kalimullah, punyai martabat yang sangat agung, pun ketika bermunajat dengan Allah di bumi disuruh buka selipar. Rasulullah SAW malah munajatnya bukan langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak, nanti sampai ke Arash, semuanya menggunakan selipar na'al. Sehingga kata ulama, siapa yang mengatakan na'alnya, kasutnya atau seliparnya lebih mulia daripada selipar Nabi, murtad orang itu. Sebab selipar ini sangat mulia sekali, melepasi langit, malah melepasi tempat yang malaikat Jibril tidak boleh lepas. Kalau na'al, kasut Nabi itu atau selipar Nabi itu sangat mulia, bagaimana sahibun na'al, yang punyai selipar atau kasut itu, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah seperti yang disebut oleh al-Imam Abdul Rahim Al-Burai, la in kana Ibrahim khussa bi khullatin fa hadha an-nabiy utiya hubbahu wa qurbah, wa in kana fawqa at-tur Musa mukallaman fa Ahmadu jaza as-sab'a fahtalaqa hujbah, wa in fajjara al-yanbu'a Musa min al-'asa fa Ahmadu arwa min anamilihi raghbah, wa in kallama al-amwata Isa ibn Maryam fa Ahmadu fi yumnihi sabbahatil hasbah. Kalau Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi khalil, peneman, ini bahasa majazi. Maha suci Allah daripada berteman, tetapi dekatnya Nabi Ibrahim dengan Allah Azza wa Jalla dipilih menjadi khalil. Itu pangkat paling tinggi dalam hub, dalam cinta. Dunia orang sufi itu antara dua huruf, ha dengan ba, hub, cinta. Tapi dalam cinta itu ada peringkat-peringkat. Peringkat yang paling tinggi namanya khullah. Hanya dua orang Nabi sahaja yang dapat pangkat ini, iaitu Nabi Ibrahim Khalilullah dan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam Khalilullah wa Habibullah. Nabi lebih lagi pangkatnya tinggi dengan Habibullah, tetapi mendapat juga pangkat Khalil tadi itu. Kalau Nabi Ibrahim itu mendapat pangkat Khalilullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat cintanya Allah sehingga dipanggil Habibullah. Nabi Musa alaihi salam bermunajat di Bukit Tur Saina, Nabi lepas 7 petala langit, malah lepas Sidratul Muntaha, lepas ke mustawa ke arasy Allah Azza wa Jalla bermunajat. Kalau Nabi Musa pukul batu keluar 12 pancaran air sesuai dengan 12 kabilah Bani Israel, Nabi hanya celupkan tangan baginda yang mulia di midha' tempat wuduk dan dikeluarkan kembali, keluar air memancar daripada tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama ketika membahaskan air apakah yang paling afdal, ada yang mengatakan air Zam-Zam, ada yang mengatakan air di sungai Nil, di sungai Furat, Dajlah, Euphrates dengan sungai Furat, Dajlah dengan Furat. Ada yang mengatakan air hujan pada malam Jumaat, tetapi kebanyakan ulama mengatakan air yang paling mulia adalah air tadi itu yang keluar daripada jari mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebut oleh al-Imam Al-Qustulani di dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Demikian al-Imam Qadhi Iyad menyebutkan tentang kelebihan apa sahaja yang keluar daripada batang tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah mulia dan tidak seperti yang lain, peluh yang mulia. Nah, hatta sehingga ke air seni ataupun air kecil itu tidak sama dengan air kecil manusia yang lain. Sehingga beliau al-Imam Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah buat satu bab khusus di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa tentang apa sahaja yang keluar daripada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah suatu yang mulia dan tidak seperti yang keluar daripada tubuh manusia-manusia yang lain. Kalau Nabi Isa alaihi salam boleh berbicara dengan orang yang mati, wa in kallama al-amwata Isa bin Maryam fa ahmadu fi yumnihi sabbahatil hasbah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangan kanan baginda yang mulia batu boleh bertasbih. Orang kalau berbicara itu wajar. Orang tidak boleh berbicara ketika mati sebab perpindahan roh dengan jasad, tidak bertemu lagi. Wa mal mautu illa rihlatun ghayra annaha min al-manzil al-fani ila al-manzil al-baqi. Tidaklah yang namanya kematian itu melainkan perpindahan roh daripada jasad, daripada dunia yang fana sekarang ke dunia yang kekal akhirat nanti. Tapi ketika roh itu dikembalikan ke jasad, itu wajar boleh berbicara. Tetapi kalau makhluk-makhluk yang seperti batu boleh bertasbih, itu kan lebih ajaib lagi berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dalam hadis Nabi menyebutkan, aku tahu pokok batu-batu yang dahulu memberi salam kepadaku. Masya Allah. Yang lebih ajaib daripada itu, Bukit Uhud yang tidak ada perasaan, yang bukan seperti manusia bernyawa, adapun ada perasaan. Bukit Uhud itu Nabi mengatakan, Uhudun nuhibbuhu. Bukit Uhud kami mencintainya. Itu wajar sebab manusia punyai perasaan. Tetapi wa huwa yuhibbuna, Bukit Uhud mencintai kita. Masya Allah, itu kan lebih ajaib. Bukit yang tidak bernyawa itu seperti punyai perasaan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sirah itu untuk kita tahu dan kita kenal tentang peribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan semua
kelebihan tiga ini ada pada Nabi. Jamal, tampannya; kamal, sempurnanya; nawal, akhlaknya. Nak tahu kacak dan indahnya Nabi, tampannya Nabi, ulama katakan hendaklah kita membaca kitab Syama'il. Dan kitab Syama'il itu banyak, dan yang paling terkenal Syama'ilun Nabi yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau juga yang menulis kitab As-Sunan, Sunan At-Tirmidzi, yang sangat tinggi nilainya itu, sehingga ulama mengatakan man kana fi baitihi Sunan At-Tirmidzi faka'annama an-nabiyya faka'anna an-nabiyyu yatakallam. Sesiapa yang di rumahnya ada kitab Sunan At-Tirmidzi, maka seolah-olah Nabi berbicara. Metod beliau dalam mengatakan hadis ini sahih ataupun hasan li ghairihi li dhatihi dan lain-lain, itu berbeza dengan ulama-ulama muhaddithin yang lain dan sangat luar biasa dari segi ilmu beliau dalam bab hadis. Beliau lah yang menulis kitab Syama'il yang terkenal itu, antara yang paling terkenal, sebab kitab Syama'il banyak yang ditulis oleh pengarang-pengarang ataupun penulis-penulis ulama lain juga. Untuk kita tahu kesempurnaan Nabi, hendaklah kita membaca kitab Khasa'is. Dan antara kitab Khasa'is yang paling terkenal Al-Khasa'isul Kubra, karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang meninggal pada tahun 911 Hijriyah, kurun yang ke-10. Dan nak tahu tentang akhlak peribadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita baca kitab sirah. Inilah kitab yang paling banyak sekali, iaitu kitab As-Sirah. Antara yang terkenal kitab As-Sirah An-Nabawiyah li Ibn Hisham, ataupun sebelumnya kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh guru beliau Al-Imam Abu Ishaq. Dan kitab-kitab yang lain antara yang terkenal dan rujuk juga dalam bab sirah ini adalah Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Safiyuddin Mubarakfuri. Demikian yang ditulis oleh As-Sirah An-Nabawiyah, kitab As-Sirah An-Nabawiyah Durus wa Ibarah, yang dikarang oleh Syekh Dr. Mustafa As-Sibai. Dan banyak lagi lah, Masya Allah, Tabarakallah. Antaranya kitab yang akan kita rujuk insya-Allah, iaitu kitab Tahdhib Al-Asma' Was-Sifat, karangan seorang hafidh, seorang imam, malah seorang al-arif billah, seorang wali, iaitu Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al-Imam An-Nawawi, yang meninggal pada tahun 676 Hijriyah. Mari kita lihat dahulu supaya kita tahu mempelajari sirah ini kita boleh fokus. Lingkungan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi tidak lebih daripada Makkah selama 13 tahun dan Madinah 10 tahun. Maksud 13 tahun di situ selepas kenabian. Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul ketika berumur 40 tahun, bermakna Nabi sudah berada di bumi Makkah 53 tahun. Nanti berhijrah ke Al-Madinah dan 10 tahun Nabi di situ, maka lengkaplah umur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Inilah lingkungan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling jauh Nabi pergi adalah dekat Syam. Ikut ayah saudara baginda, iaitu Abu Talib, pergi ke Syam untuk berniaga. Kemudian itu ketika umur 12 tahun. Ketika berumur 25 tahun, membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra bersama dengan pembantu Sayyidatina Khadijah, iaitu Maisarah, seorang lelaki yang diamanahkan untuk memperdagangkan barang-barang dagangan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra ini. Dan Nabi pergi sejauh Syam juga
dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj yang sangat terkenal itu. Inilah lingkungan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Makkah dan Madinah, itu sahaja. Adapun pergi ke Syam itu untuk berniaga dan berlaku peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Tapi kehidupan biasa Nabi di antara dua ini sahaja. Kalau tidak Makkah, Madinah. Nah, supaya kita lebih fokus dalam membicarakan tentang kehidupan Nabi. Dan nanti kita akan tahu bila peristiwa itu berlaku dan di mana tu. Supaya kita dapat tahu. Dengan kita tahu dua period kehidupan Nabi ini, Makkah dan Madinah. Baik, mari kita lihat tempoh lama tinggal Nabi di Makkah, 53 tahun. Ketika berumur, dilahirkan di Makkah sehingga 53 tahun barulah berhijrah ke Al-Madinah. Kalau Madinah 10 tahun, sebab daripada umur 53 tahun sampai 63 tahun. Tempoh sejak dilantik menjadi Nabi dan Rasul di Makkah 13 tahun, sebab Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul ketika berumur 40 tahun. Jadi bermakna 13 tahun. Di Madinah 10 tahun. Masya Allah. Sebab memang itulah sejarah menunjukkan Nabi selepas duduk di Makkah mendapat perintah Allah untuk berhijrah. Daripada hijrah itulah sampai baginda dijemput oleh Allah, intaqala ila jiwari rabbihi, wafat pada tahun 11 Hijriyah. Sebab itu dalam pengistilahan kena tahu di mana Nabi itu berada, baru kita jelas. Dalam kitab sirah selalu digunakan tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, atau tahun pertama kerasulan, tahun kedua kerasulan, sampailah tahun ke-13 kerasulan. Itu diguna ketika Nabi masih berada di Makkah. Dikira ketika Nabi berumur 40 tahun. 40 tahun tu ketika sesuatu berlaku pada umur Nabi 41 tahun, itu bermaknanya tahun pertama kerasulan. Ketika Nabi berumur 42 tahun, itu bermakna tahun kedua kerasulan. Begitu. Supaya kita tahu kenabian kerasulan itu. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, tak digunakan kerasulan, tapi diguna hijrah. Bermulalah satu hijrah, dua hijrah. Kalau Nabi berada di situ tahun pertama hijrah, peristiwa itu berlaku pada tahun satu hijrah. Umpamanya peristiwa perang Badar itu berlaku pada dua tahun kedua Nabi berada di bumi Madinah. Digunakan, ia berlaku perang Badar berlaku pada tahun 2 Hijriah. Tidak digunakan pada tahun 15 kenabian ataupun 14 kenabian. Walaupun kalau nak guna boleh, kalau nak diguna boleh, sebab tetap sama sahaja, dia tidak ada beza. Tetapi ulama mengatakan supaya lebih senang untuk memahami sirah dan besarnya peristiwa hijrah itu, tidak lagi digunakan kenabian, tidak lagi digunakan kerasulan. Contoh, peristiwa Badar berlaku pada tahun 2 Hijriah. Kalau kita tak nak guna 2 Hijriah boleh, ia berlaku pada tahun 15 kerasulan. Sebab Nabi sampai tahun ke-13 kerasulan di Makkah, masuk di Madinah itu sudah menjadi tahun pertama 14 kerasulan. Kalau 2 Hijrah tadi, tambah lagi 15 kerasulan, tambah dengan 13, begitu. Kalau perang Uhud umpamanya berlaku pada 3 Hijriah. Kalau tidak nak guna Hijriah, digunakan apa? 13 sampai dengan 3. Pada tahun 16 kerasulan boleh. Tetapi muakhirin, ulama-ulama tarikh, ulama-ulama sirah mengatakan lebih elok digunakan hijrah. Sebab itulah berlaku 1 hijrah, 2 hijrah, 3 hijrah dan seterusnya. Hadirin, mudah-mudahan kita faham perkara ini. Kenabian kerasulan digunakan ketika period Makkah, masuk sahaja period Madinah digunakan Hijriyah. Baik, supaya kita nampak bagaimana Nabi di Makkah, di Madinah, Makkah, Madinah, macam mana tu Nabi setelah keluar daripada setelah berhijrah ke Madinah, apakah Nabi patah balik masuk juga ke Makkah? Naam.
Kemudian patah balik ke Madinah, ya. Masuk balik ke Makkah, ya. Bagaimana? Mari kita lihat. Nabi berhijrah ke bumi Madinah. Nah, itu kali pertama Nabi berhijrah, kali pertama Nabi berpindah daripada Makkah ke Al-Madinah. Kemudian Nabi masuk lagi. Untuk kali pertama ke Makkah. Bila tu? Pada tahun 6 Hijriyah. Bermakna setelah 6 tahun berada di bumi Madinah. Asalnya adalah untuk mengerjakan umrah. Nah, tetapi ketika itu orang-orang Quraisy Makkah ingat Nabi nak berperang. Akhirnya ceritanya panjang, nanti kita akan detailkan peperangan ini insya-Allah, ataupun peristiwa ini. Akhirnya berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Sebab Hudaibiyah itu hampir-hampir sampai nak ke kota Makkah. Di situlah berlaku perjanjian yang terkenal dengan Sulhu Hudaibiyah, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Nah, kemudian Nabi pun kembali balik ke bumi Makkah, bumi Madinah, kembali balik. Nah, Nabi masuk balik. Sebab antara isi perjanjian Hudaibiyah itu, Nabi pada tahun itu ditangguhkan untuk mengerjakan umrah masuk Makkah, tetapi dibenarkan pada tahun hadapan. Sebab itu Nabi mengerjakan umrah qadha pada tahun 7 Hijriyah. Kemudian Nabi SAW patah balik ke bumi Madinah, sebab memang tempat tinggal Nabi di bumi Madinah. Kali ketiga masuk lagi ke bumi Makkah kerana berlaku peristiwa besar yang bernama Fathu Makkah, pembukaan Makkah, berlaku pada 8 Hijriyah. Setiap peristiwa ini nanti kita akan bahaskan secara detail pada minggu-minggu yang akan datang insya-Allah. Seterusnya Nabi balik masuk semula ke bumi Madinah. Kemudian kali keempat Rasulullah SAW masuk lagi. Baik. Baik, maaf kita teruni tadi. Nabi masuk pada 8 Hijriyah, masuk lagi untuk mengerjakan umrah di satu tempat yang namanya Ja'ranah. Sebagian ulama mengatakan Ja'ranah. Kalau kita umrah, kita akan berniat ihram di miqat makani, antaranya adalah di Tanaim, di Masjid Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau tidak pun di Hudaibiyah yang kita sebutkan tadi. Kalau yang agak jauh, dekat Ja'ranah ataupun Ja'ranah. Nah, selalunya kalau package umrah begitulah. Hadirin, kita doa pada Allah SWT, kita rindu dengan bumi Makkah, rindu dengan bumi Madinah, dengan menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah angkatkan ujian daripada kita ini dengan diuji kita dengan virus corona, dengan COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah segerakan untuk selesai ujian ini dan kita kembali dalam kehidupan yang normal seperti biasa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa na'udzubika min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. 3 bulan selepas peristiwa Fathu Makkah, Nabi masuk balik ke bumi Makkah untuk umrah dan bermiqat di Ja'ranah. Kembali balik ke Al-Madinah. Dan kali terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke bumi Makkah adalah pada 10 Hijriyah untuk mengerjakan haji dan umrah wada. Selepas itu Nabi tak masuk dah, kembali ke bumi Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di bumi Al-Madinah. Untuk lebih jelas, mari kita lihat di Makkah dengan di Al-Madinah, peristiwa tadi sama sahaja, tapi untuk kita lebih nampak bagaimana perpindahan ataupun bagaimana pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara dua negara ini, Makkah dan Madinah, dua negeri ini.
pergi ke Madinah, itu masuk Madinah kali pertama yang kita katakan hijrah tadi, kemudian masuk ke Makkah ketika tak sempat masuk ke Makkah, tetapi dengan niat nak melakukan umrah tidak jadi. Pada 6 Hijriah kembali balik ke bumi Madinah. Itu berlaku ketika Nabi umur 58 tahun. Kemudian Nabi SAW masuk lagi untuk umrah qada ketika umur 59 tahun, masuk ke Madinah, kemudian masuk lagi ke Makkah ketika Nabi berumur 60 tahun sebab berlaku peristiwa Fathu Makkah 8 Hijriah. Kembali balik ke bumi Madinah, kemudian Nabi mengerjakan umrah. Selepas 3 bulan berlaku peristiwa Fathu Makkah ketika Nabi juga berumur 60 tahun. Kemudian kembali ke Madinah. Yang terakhir Nabi SAW masuk semula ke Makkah ketika berumur 62 tahun, iaitu pada tahun 10 Hijriah untuk mengerjakan haji dan umrah wada. Dan yang terakhir kembalilah Nabi ke bumi Madinah dan wafat di situ SAW. Ini gambaran sepintas lalu. Inilah dia kehidupan Rasulullah SAW. Dalam celah-celah yang kita sebutkan tadi itu, di situ ada peperangan, di situ ada dakwah, dan peristiwa-peristiwa turunnya wahyu dan lain-lain. Ini gambaran secara sepintas lalu. Kalau kita nampak apa yang tuan-tuan, puan-puan yang budiman yang lihat di slide kita ini, kalau nak hafal yang ini sudah melengkapi kehidupan baginda Rasulullah SAW. Tinggal lagi kita nak letak peperangan tu di mana, perjalanan tu di mana, peristiwa itu di mana, dengan kita melihat gambaran keseluruhan kehidupan baginda Rasulullah SAW. Bila kita tahu period Makkah, tahu period Madinah, nanti kita akan boleh tergambar semua pensyariatan tentang hukum hakam kecuali solat. Sebab solat berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj ketika Nabi berumur 52 tahun. Jadi bermakna Nabi berada di bumi Makkah sahaja, solat sahaja. Adapun tentang pensyariatan yang lain, tentang azan, tentang zakat, tentang haji, tentang muamalah ini dan itu, pengharaman arak dan sebagainya, itu semuanya berlaku di bumi Madinah. Kenapa hadirin? Sebab 13 tahun Nabi di Makkah menyemai benih-benih akidah supaya manusia tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kuasanya Allah Azza wa Jalla, bagaimana kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, bagaimana hebat dan mulianya Allah Azza wa Jalla, sehingga nanti Allah Azza wa Jalla perintahkan buat ini, perintahkan larang ini, itu senang diterima sebab manusia sudah kenal Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui, yang tidak sama dengan makhluk, yang menguasai, yang merajai, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah mudah untuk dipraktikkan. Itu hikmah kenapa pensyariatan hukum berlaku di bumi Madinah, bukan di bumi Makkah. Semua peperangan, ghazwah ataupun ma'rakah atau sariyah, itu semuanya berlaku di bumi Madinah. Supaya kita tahu semua peperangan itu bukan berlaku di Makkah, kecuali Fathu Makkah. Itu sahaja. Itu pun tidak berlaku peperangan besar seperti peperangan yang lain. Sebab di Makkah Nabi hanya menumpukan tentang akidah, supaya kita lebih fokus. Rupa-rupanya di Makkah menumpukan tentang akidah, yang di Madinah itu berlaku pensyariatan. Sebab itu ayat-ayat yang turun di Makkah pendek-pendek, dan ayat-ayat ini cerita tentang akidah. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah panjang-panjang sebab menerangkan tentang hukum hakam yang perlu kepada penyitilan. Sebab itu ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek kerana menceritakan tentang akidah. Sebab bab akidah jangan bersimpang siur, takut nanti orang semakin susah untuk memahami ketuhanan dan kenabian dan samaiyat. Tetapi hukum hakam tidak boleh ringkas sahaja, dia kena penelitian supaya lebih jelas dan lebih difahami.
Sebab itu ayat-ayat yang turun di Makkah dipanggil Makkiyah dan sekitarnya. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah dipanggil Madaniyah dan sekitarnya. Mari kita lihat sedikit sirah kehidupan pengarang kitab kita ini, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, supaya kita tahu beliau, kedudukan beliau, dan kitab kita ini sangat fiqh, sangat boleh dipercayai. Kenapa tidak? Beliau juga adalah seorang ahli hadis yang sangat unggul, malah termasuk di kalangan pemuka hadis, dan juga beliau adalah termasuk di kalangan syekhan dalam bab fiqh yang dirujuk pendapat mereka sebagai ashabu al-wujuh dalam mazhab kita Asy-Syafi'i. Dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, ketika disebut syekhan di kalangan mutaqaddimin, itu merujuk kepada Al-Imam Ar-Rafi'i dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahumallahu rahmatan wasi'ah. Kalau merujuk kepada dua orang imam untuk mutaakhirin, pendapat yang mutaakhir, merujuk kepada Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang meninggal pada tahun 974 Hijriah, dan Al-Imam Ar-Ramli As-Saghir yang meninggal pada tahun 1004 Hijriah. Al-Imam Syekh Ibn Hajar Al-Haytami punya kitab, iaitu kitab Tuhfah yang namanya Tuhfatul Muhtaj fi Syarhi Al-Minhaj. Beliau mensyarahkan kitab Minhaj, Minhajut Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi, masya-Allah. Dan Al-Imam Syekh Ramli As-Saghir Al-Kabir, ayah beliau, juga mensyarahkan kitab Minhaju At-Talibin tadi itu dengan nama Nihayatul Muhtaj fi Syarhi Al-Minhaj. Baik, mari kita berkenalan dan melihat siapakah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam An-Nawawi, nama asal beliau Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jur'ah ibn Hizam An-Nawawi, merujuk kepada kampungnya Nawa Ad-Dimashqi, sebab beliau menetap di Damsyik di Syria. Imam An-Nawawi lebih terkenal dengan nama Imam An-Nawawi sebab kampung beliau yang bernama Nawa, salah sebuah tempat di daerah Hawran di negeri Syam yang sangat bertuah itu. Sebab didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi yamanina wa barik lana fi syamina. Allahumma barik lana fi syamina wa barik lana fi yamanina. Didoakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka wasallam. Kunyah ataupun panggilan beliau adalah Abu Zakaria. Hadirin, beliaulah yang berpendapat sunat menggunakan kunyah Abu, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat dengan panggilan. Contoh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, nama asal beliau adalah Abdul Ka'bah sebelum Islam. Bila sudah Islam, Nabi tukarkan nama Abdul Ka'bah menjadi Abdullah. Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah. Lebih elok digunakan Abdullah. Tetapi jarang kita tahu nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafah, melainkan kita selalu dengar nama beliau Abu Bakar. Abu Bakar bukannya nama beliau, itu adalah kunyah panggilan. Kerana dua sebab. Bakar itu merujuk kepada bikir, gadis, sebab di antara isteri-isteri Ummahatul Mukminin, isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya seorang gadis, iaitu Sayyidatina Aisyah. Ayah beliau adalah Abu Bakar, sebab itu dipanggil Abu Bakar. Ayah beliau bernama Abdullah, beliau adalah anak kepada Abdullah. Jadi Sayyidatina Aisyah itu bikir, itu gadis, maka disebut dengan Bakar. Maka ayah beliau itu Abu Bakar, sebab itu mendapat panggilan Abu Bakar. Pendapat kedua mengatakan Bakar ini merujuk kepada bikir, cepat, laju dan pantas. Kalau tuan-tuan puan-puan tahu dan mengaji
kitab Baquratul Amani. Baqurah itu juga berasal daripada perkataan yang putik yang awal, putik yang asal. Kalau nak jadi buah tu kan ada putik tu, yang itu namanya Baqurah, berasal daripada perkataan bikir juga. Jadi ia bermaksud yang awal, yang putik, yang cepat, laju dan pantas. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dipanggil sebagai itu sebab beliau berbeza dengan para sahabat yang lain. Sahabat yang lain ketika Nabi dakwahkan, ada yang bertanya apa itu Islam, apa itu agama ini, apa ajarannya. Ada yang minta ditangguhkan dahulu untuk berfikir beberapa hari dan ketika sebelum menerima Islam. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan cepat, laju dan pantas ketika Nabi mendakwah kepada Islam, dengan cepat, laju dan pantas beliau terus menerima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Cepat, laju dan pantas sehingga Nabi menggelarkan beliau dan sahabat lain menggelarkan beliau dengan Abu Bakar. Itu antara sebabnya. Begitu juga Sayyidina Abu Hurairah, nama asal beliau adalah Abdul Rahman, oleh kerana suka kepada anak kucing. Hurairah itu isim tasghir bagi Hirwah. Hirwah kucing, Hurairah anak-anak kucing, sebab beliau suka dengan anak-anak kucing, sehingga Nabi panggil beliau bapa kepada anak-anak kucing, iaitu Abu Hurairah. Atas dasar itu para ulama mengatakan sunat untuk pakai kunyah, termasuklah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan biasanya kalau orang guna Abu kemudian nama selepas itu adalah selalunya anak yang pertama. Selalunya contoh Nabi dipanggil Abul Qasim sebab merujuk kepada anak baginda yang bernama Qasim. Gitu. Imam Nawawi pelik sedikit. Beliau tidak punya anak sebab beliau meninggal umur muda 45 tahun dan nak kahwin. Tapi kenapa beliau menggunakan nama Zakaria? Nama beliau kan Yahya. Imam Nawawi nama asalnya Yahya. Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria itu ada hubungan, kalau tak silap saya bapa saudara begitu lebih kurang. Sebab itu beliau menggunakan tafaul, iaitu Yahya, Nabi Yahya dengan Nabi Zakaria. Maafkan saya, bukan saya keliru tadi dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Tetapi Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya hubungannya anak dan ayah. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai ya Zakaria, kami berikan berita gembira pada kamu dengan seorang anak yang bernama Yahya. Yahya bin Zakaria. Jadi nama Imam Nawawi Yahya, beliau tafaul, mengambil barakah sebab nak juga berkunyah tetapi tak ada anak, beliau ambil Yahya sebagai seorang nabi yang anak kepada Nabi Zakaria, lalu beliau menggunakan nama Abu Zakaria. Masya Allah. Baik. Laqab beliau adalah Muhyiddin, iaitu yang menghidupkan agama. Beliau pernah dalam sejarah hidup beliau tak berapa nak suka dipanggil sebegitu, tetapi itulah tanda orang-orang yang tawadhu. Masya Allah. Hadirin, dilahirkan Imam Nawawi pada tahun 631 Hijriah di Nawa, dibesarkan, diasuh, dididik oleh ayahnya sendiri dengan ilmu agama. Khatam Al-Quran ketika hampir baligh. Hampir baligh kalau dalam Istiqra' Imam Syafi'i, kalau perempuan umur 9 tahun, kalau yang lelaki umur 12 tahun, bermakna sebelum umur 12 tahun beliau sudah khatam Al-Quran, hafaz. Dibawa ayahnya ke Damsyik. Di sana belajar dengan para alim ulama ketika berumur 19 tahun, dan begitulah mengabdikan dirinya belajar dan mengajar. Seorang yang bertakwa, selalu bertaubat dan selalu takut kepada Allah malah sejak kecil. Ketika kanak-kanak lain bermain, beliau berada di tepi baca Quran dan menangis. Ditanya kenapa dia takut pada Allah. Lalu ada seorang guru yang jumpa beliau di tepi jalan tadi, jumpa kepada ayahnya untuk jaga anak ini elok-elok. Suatu hari nanti dia akan jadi orang yang besar. Betul firasat beliau, Imam Nawawi menjadi imam yang sangat masyhur.
Al-Muhaddith Abu Abbas bin Farah mengatakan, Syekh Muhyiddin Imam Nawawi memiliki 3 kelebihan. Setiap kelebihan tersebut sekiranya ada pada seseorang, para penunggang unta daripada pelbagai penjuru bumi akan datang kepadanya. Maksud, kerana 3 kelebihan yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi ini, orang akan datang jumpa dengan beliau, mengambil ilmunya, mengambil barakahnya, mendengar nasihatnya, walaupun sejauh mana pun, walaupun terpaksa dengan unta. Unta itu adalah kenderaan yang dipakai untuk berjalan di padang pasir, bermakna itu tempat yang jauh dan banyak dugaan dengan panas, dengan binatang-binatang yang berada di padang pasir. Tapi sanggup juga datang pada orang sebegini sebab kemuliaan beliau dengan 3 ini. Satu, ilmu dan melaksanakan tuntutan-tuntutannya, berilmu dan beramal. Itulah namanya ulama Rabbani. Guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki mengatakan, kalau ada 3 perkara ini pada seseorang alim, dia dipanggil alim Rabbani. Satu, dia punya ilmu agama. Yang kedua, mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, mengajar ilmu itu kepada orang lain. Yang kedua, zuhud di dunia. Masya Allah, beliau berilmu tapi sangat zuhud. Itu bermakna ulama Rabbani. Kalau tidak, boleh sahaja gunakan ilmu itu untuk kemewahan umpamanya. Kita tidak katakan kalau orang yang mewah itu tidak berilmu, tidak. Tetapi Masya Allah, beliau menjaga dirinya, zuhud dalam kehidupan dunia. Dan beliau itu sangat warak. Beliau tidak makan sebarangan, melainkan makanan yang diberikan oleh ayahnya daripada kampung. Malah beliau tidak makan buah-buahan yang ada di kawasan Damsyik ketika itu. Sebab pernah berlaku juga peristiwa pemerintah ketika itu zalim, merampas tanah-tanah orang-orang di situ dan ditanam pokok-pokok. Malah Imam An-Nawawi tak mahu makan buah-buahan daripada pokok yang ditanam di tanah-tanah rampasan tadi. Waraknya beliau, Masya Allah. Dan yang ketiga, beliau menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini adalah suatu kekuatan beliau yang tidak takut kepada sesiapa pun melainkan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru beliau Imam Jamaluddin ibn As-Sayrafi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Isa Al-Muradi, Imam Taqiyuddin ibn Abi Yasar, Ibn Abi Al-Yasar, Imam Zainuddin ibn Abi Dain, dan lain-lain. Kita sedikit sahaja ya, sebab kita nak masuk sirah sedikit lagi. Murid-murid beliau sangat ramai. Yang terkenal antaranya Imam Syihabuddin Al-Arbadi, Imam Alauddin Al-Attar, Imam Abu Ibnu Al-Fattah, dan lain-lain. Penulisan beliau sangat banyak sekali. Riyadhus Salihin, Syarah Sahih Muslim, Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-Irsyad fi Mustalah Al-Hadith, Al-Majmu', Syarah Muhaddam, Al-Muhaddam, Rawdatul Talibin, Al-Adhkar, dan lain-lain lagi. Kitab beliau ini tidak ada di dunia Islam, masjid dan library-nya, melainkan semuanya ada kitab-kitab beliau. Kitab Al-Adhkar beliau ini sangat tinggi nilainya, sehingga ulama mengatakan bi'id dar washtaril adhkar. Jual rumah. Kalau tak ada duit nak beli kitab ni, jual rumah, beli kitab Al-Adhkar. Masya Allah. Luar biasa karangan beliau, Masya Allah, Tabarakallah. Kewafatan beliau meninggal setelah pulang daripada Damsyik ke kampungnya Nawa. Beliau sakit di sana, wafat pada malam Rabu 14 Rajab. Orang yang meninggal bulan Rajab ni, Masya Allah, orang yang mulia, insya Allah. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menyebutkan ada orang salih yang berdoa kerana beliau sakit, ya Allah, kalau ditakdirkan sakitku ini membawa kematian, matikanlah aku pada bulan Rajab. Sebab aku mendengar athar menyebutkan siapa yang meninggal pada bulan Rajab diampunkan dosanya. Akhirnya beliau meninggal pada bulan Rajab. Nah, bulan 3 yang mulia ini, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Ramai orang salih meninggal 3 bulan ini. Beliau meninggal pada umur 45 tahun. Mari kita baca suratul Fatihah untuk Al-Imam Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, dalam 5 minit berbaki ini, mari kita lihat kitab yang akan kita kaji adalah kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang diambil daripada kitab Tahdzib Al-Asma' wal Lughat yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Mari kita lihat nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Slide saya yang berwarna kekuningan begini, dan di atasnya itu atasnya itu ada Tahdzib As-Sirah An-Nabawiyah Imam Nawawi. Ini matan kitab asal yang saya terjemahkan. Kalau slide saya yang tidak ada bentuk sebegini, tidak ada macam border warna hijau tu, itu bukan matan, itu adalah syarah. Supaya tuan-tuan tahu nanti bila lihat sebegini, ni matan dah ni. Maksud kata kitab asal berbahasa Arab diterjemahkan. Kalau tidak ada begini, itu adalah syarah daripada kita. Baik, mari kita baca matan kitab ini yang telah kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi berkata, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda ialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam. Elok kalau kita hafaz nasab ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibn Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Nama-nama ini nama-nama yang mulia. Guru kepada Imam Syafi'i, Al-Imam Sufyan bin Uyainah menyebutkan, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama orang salih, turun rahmat. Kalau nama ketua orang salih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan baginda yang mulia, bertambahlah barakah dan rahmat turun di tempat yang disebutkan itu. Jadi sangat eloklah hadirin kita menghafal nasab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini ittifaq umat yang tadi sampai Adnan. Adapun selepasnya sehingga Nabi Adam itu menjadi khilaf. Daripada Nabi Muhammad tadi, Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ibn Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ibn Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas ibn Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Daripada sini ini ittifaq ulama. Adnan akhirnya nanti dengan susur galur yang beberapa jalan nanti akan sampai juga kepada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Walaupun khilaf beberapa jalur, tapi ittifaq daripada Nabi, keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Sebab itu kita baca tahiyat. Kenapa nama Nabi Ibrahim? Kata ulama, antaranya Nabi nasab baginda sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Menurut para ulama, tidak ada sedikit pun mengenai perkara tersebut yang boleh dijadikan pegangan sebab dia khilaf. Ala kulli hal, daripada Adnan tetap nanti bersambung kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ayah baginda. Qusay dengan mendhammakan qaf jadi qu, Qusay. Lu'ay dengan hamzah atau tanpa hamzah, Lu'ay gitu. Dan Ilyas dengan hamzah wasal. Ada yang mengatakan dengan hamzah qata'. Itu perbahasan ulama. Ini nasab yang kita bacakan dan kita hafazkan tadi. Nanti akhirnya sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kunyah Nabi? Kunyah Nabi yang masyhur ialah Abul Qasim, bapa kepada Qasim. Sebab anak baginda ada yang bernama Qasim. Malaikat Jibril
memberikan kunyah kepada Nabi dengan Abu Ibrahim, sebab anak Nabi bernama Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai nama yang banyak yang ditulis secara tersendiri oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Qasim. Ini pun kunyah juga, Abul Qasim Ali Ibn Hasan Ibn Hibatullah bin Abdullah Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi, yang dikenal dengan Ibnu Asakir, seorang ulama hadis yang terkenal. Pada satu bab dalam kitabnya Tarikh Dimashq, di dalamnya beliau menyebutkan banyak nama yang sebahagiannya disebutkan dalam dua kitab sahih, Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Sahihain. Selebihnya selain daripada As-Sahihain, antara namanya Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Muqaffi, Al-Mahi, Khatmun Nabiyyin, Nabiyur Rahmah, Nabiyul Malhamah, dalam satu riwayat Nabiyul Malahim, nama lain Nabiyut Taubah, Al-Fatih, Taha, Yasin dan Abdullah. Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad ibn Al-Husain ibn Ali Al-Baihaqi mengatakan, sebahagian ulama menambah, Allah telah menyebut baginda dalam Al-Quran dengan sebutan Rasul, Nabi, Ummi yang tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Bukan bermakna jahil, tidak. Orang yang tak pandai baca menulis tak semestinya tak pandai, cuma tak pandai baca dan tak pandai menulis. Contoh, tuan-tuan tak pandai berbahasa Sepanyol, apakah tuan-tuan jahil? Tidak, cuma tak boleh baca dan menulis bahasa Sepanyol. Kiaskan kepada yang lain. Sebab itu Al-Ummi bukan lawannya Al-Dhaki. Maaf ya, dalam bahasa Melayu bukan bodoh. Bodoh lawannya pandai. Al-Jahil lawannya Al-Dhaki. Nah, tapi Al-Ummi lawannya Al-Qari, yang boleh membaca. Harus kita faham ini supaya jangan darajat kedudukan Nabi itu direndahkan. Nama lain Syahid, Saksi, Mubashir, pemberi berita gembira, Nadhir, pemberi peringatan, Da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira, penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan pelita yang menerangi, Rauf, yang merasa belas kasihan, Rahim, penyayang, Mudzakir, yang mengingatkan, dan Allah menjadikannya sebagai rahmat, nikmat dan hadi, petunjuk. Hadirin, setakat dari ini dahulu kesempatan yang kita ada untuk siri ini. Kita sedikit panjang tadi ketika membicarakan tentang awalan ataupun muqaddimah tadi. InsyaAllah untuk siri-siri akan datang kita akan perjelaskan lagi kupasan syarahan untuk kitab ini, untuk tajuk-tajuk yang akan datang pula, membicarakan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.